الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada tengah hari ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, dan kita masih lagi berada di surah yang pertama dalam perbincangan kita, iaitu surah yang dikenali sebagai Al-Mu'awizatain, dua surah perlindungan. Dan surah perlindungan di sini adalah merujuk kepada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kita dah bincang dah pada bulan yang lalu tentang kelebihan dan juga keutamaan apa yang ada di dalam surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua surah ini seringkali menjadi amalan Nabi ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah Taala. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud menyangka yang mana dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, ini bukanlah surah daripada Quran, kerana dia mengatakan ini adalah doa yang seringkali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dinafikan oleh Uqbah bin Amir, sebab Uqbah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Uqbah, aku pernah dengar baginda Nabi membaca Al-Falaq dan An-Nas di dalam solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarat yang sebenarnya surah ini adalah sebahagian daripada Al-Quran, dan dia bukanlah doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang dah pada pertemuan yang lalu, sebab sebelum penurunan Al-Falaq dan An-Nas, Nabi seringkali berdoa dengan beberapa doa. Antaranya Nabi membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini antara zikir yang selalu Nabi baca ketika mana Nabi memohon perlindungan dan pertolongan daripada Allah. Sehingga kan Hasan dan Husain pun lahir, Nabi membaca u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini antara zikir-zikir yang selalu Nabi baca ketika mana memohon perlindungan dan pertolongan. Kalimah hampir sama, iaitu a'udzu, selalu Nabi sebut. Jadi permulaan Al-Falaq dan An-Nas pun didahulukan dengan perkataan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan itu yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud bila tengok Nabi kerap baca dan permulaan yang hampir sama, sehingga dia mengatakan ini adalah doa, bukan surah daripada Al-Quran. Jadi pengajaran untuk kita apabila berada dalam keadaan kesulitan, kita rasa susah, kita rasa bimbang, ketakutan dan sebagainya, maka bacalah Al-Falaq dan juga An-Nas. Dan ni kita boleh sampaikan kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Anak kita masuk asrama, jadi kita akan tak dapat kawal dia dan kita tak boleh lindungi dia. Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di sekolah ada isu buli, ada isu ragging, ada histeria, ada macam-macam tuan-tuan. Jadi siapa yang boleh berikan perlindungan? Sudah tentulah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan pada waktu subuh dan juga Tuhan kepada manusia. Ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang boleh dijadikan sebagai amalan-amalan harian kita. Baik, kita bincang pada kesempatan yang lalu pada surah Al-Falaq, dan perbincangan pada surah Al-Falaq kita tak selesaikan, tak dapat nak selesaikan. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan baca surah Al-Falaq dan kita akan selesaikan sehingga pada surah An-Nas. Okey, perhatikan tuan-tuan, surah Al-Falaq surah yang ke-113. Perhatikan pada ayat yang keempat.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada surah Al-Falaq ini Allah Taala menyebutkan ada 4 kejahatan ataupun ada 4 keburukan. Apa dia? Yang pertama iaitu keburukan ma khalaq. Kita minta Allah beri kita perlindungan daripada keburukan dan kejahatan makhluk. Mana-mana makhluk. Allah menggunakan huruf ma dekat situ. Adanya isim mausulah. Kat situ bila sebut ma, tuan-tuan, dia merujuk sama ada kepada makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tak berakal. Makhluk berakal kita lah manusia. Makhluk yang tak berakal selain daripada manusia. Seluruh selain daripada Allah disebut makhluk. Allah Khaliq, selain daripada Allah makhluk. Jadi kenapa saya baca surah ini? Sebab kita naik kereta, boleh jadi dengan kereta kita boleh kemalangan. Kita naik motor, boleh jadi dengan motor kita kemalangan. Boleh jadi kita naik kapal terbang, kemalangan. Boleh jadi saya duduk tepi pantai, kita kemalangan. Boleh jadi duduk tepi gunung ganang, kemalangan. Jadi semua makhluk ni adanya kemudaratan kepada kita. Dia termasuk dalam kategori ma khalaq. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan seluruh makhluk, sama ada manusia ataupun bukan selain manusia. Kemudian kita minta perlindungan daripada Allah wa min syarri ghasikin idza waqab, iaitu daripada kejahatan keburukan malam apabila gelap gelita. Sebab secara lumrahnya pada waktu malam adalah waktu yang manusia ini berehat. Majoriti manusia berehat pada waktu malam. Dan pada waktu malam kita tak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita ketika mana kita tidur dan berehat. Jadi Allah lah sebaik-baik perlindungan dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Okay? Jadi sebab itu kita meminta pertolongan daripada Allah daripada kejahatan waktu malam. Dan yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah Taala menyebutkan mintalah perlindungan daripada kejahatan an-nafatsat. Perhatikan perkataan an-nafatsat. An-nafatsat artinya hembusan. An-nafath artinya hembusan. Cumanya Allah Taala menyebutkan di dalam bentuk muannas. Muannas dekat situ tuan-tuan, memberi isyarat wanita. Jadi an-nafathat merujuk kepada bomoh-bomoh wanita, pawang-pawang wanita. Mereka inilah yang duk hembus kepada apa? Al-uqad. Uqad ni tuan-tuan adalah simpulan sihir. Sebab itu kita panggil akidah sebagai akidah. Akidah ni adalah uqad. Dia adalah simpulan mati tauhid kita kepada Allah. Dia tak boleh lerai dah tuan-tuan. Sebab itu dipanggil akidah. Simpulan ni kita tak boleh lerai dah. Kalau saya kata Tuhan tu Esa, Esalah Tuhan tu. Tak ada Tuhan kedua, tak ada Tuhan ketiga ataupun sebagainya. Itu akidah kita. Simpulan kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Baik, di sini tuan-tuan, kita fikir satu perkara. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan tukang-tukang sihir dekat sini dengan gelaran an-nafathat? Tukang-tukang sihir wanita. Kenapa bukan tukang sihir lelaki tuan-tuan? Ada dua sebab. Sebab yang pertama iaitu secara lumrahnya iaitu tukang sihir ini adalah didominasi dalam kalangan wanita. Dekat Malaysia je bomoh lelaki tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok di luar negara, majoritinya wanita. Yang naik penyapu terbang lelaki perempuan tuan-tuan. Naik penyapu terbang. Yang duk pakai topi tinggi tu lelaki ke perempuan? Yang hidung panjang tu, dagu panjang, lelaki ke perempuan tuan-tuan? Selalunya dari sudut lumrah kehidupan manusia ni tuan-tuan, yang mendominasi dalam bidang ni, kerjaya ni wanita. Okey, kenapa dia mendominasi? Dah jadi sebab yang kedua. Sebab bezanya pawang-pawang ataupun bomoh-bomoh wanita ni dia lebih mujarab daripada bomoh ataupun tukang sihir lelaki. Kerana apa tuan-tuan? Sebab mereka ni melakukan sihirnya, membaca jampi serapahnya itu adalah dengan emosi dia. Sebab wanita ni bertindak dengan emosi kan. Datang seorang klien, dia bagi tahu dengan bomoh ni, klien lah tuan-tuan, klien datang jumpa, mengadu kat dia, saya ni ada suami saya ni dia itu dia ini.
Jadi bagi seorang wanita tuan-tuan, dia dengar, dia bukan simpan di akal. Berbeza dengan lelaki, dia dengar di jalan kerja dia je. Tapi bagi seorang sihir wanita, dia lakukan dengan jiwa dia, dengan emosi dia. Dia rasa marah tu. Jadi dia buat menjadikan sihirnya itu lebih mujarab. Sihirnya lebih mujarab. Ini beza tuan-tuan. Sihir lelaki, tukang sihir lelaki dengan tukang sihir wanita. Dia buat dengan rasa marah dia, hasad dia, kebencian dia, sepenuh emosi dia, perasaan dia, menjadikan sihirnya lebih mujarab. Namun tuan-tuan, ada sebahagian dalam kitab tafsir menyebutkan, iaitu ketika mana Labid bin Aqsam, orang yang sihirkan Nabi ni daripada kalangan Yahudi ni, dia telah menghantar iaitu jin betina yang menyihir baginda Nabi SAW. Ini sebahagian daripada yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Sebab itu disebut an-nafathat. Okey. Baik, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Baik, pada perbincangan kita yang lalu saya dah sebut dah secara tak langsung. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat 2, ayat 3, 4 dan 5, ketika mana Allah Ta'ala sebut 4 kejahatan dekat sini, tuan-tuan boleh nampak 4 kejahatan ini adalah kejahatan luaran. Kejahatan luaran, kejahatan makhluk, iaitu kejahatan luar kepada kita. Kemudian kejahatan malam, kejahatan luar kepada kita. Kejahatan tukang sihir, kejahatan luaran kepada kita. Dan juga kejahatan orang yang hasad. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan perhatikan, ketika mana Allah sebut kejahatan makhluk, Allah sebut dengan perkataan khalaq, tanpa ada huruf alif lam. Ini kita dah bincang pada pertemuan yang lalu. Dia tidak ada alif lam, khalaq saja. Maksudnya makhluk secara umum. Bila Allah Ta'ala sebut kejahatan malam, ghasikin, Allah sebut dalam bentuk umum. Kejahatan malam tu umum. Tetapi bila Allah sebut kejahatan tukang sihir, Allah sebut dengan ada alif lam, an-nafathat. Allah tak kata wa min syarrin nafathat tanpa alif lam. Allah sebut dengan alif lam. Dan bila Allah Ta'ala sebut kejahatan tukang hasad ni tuan-tuan, Allah sebut dengan perkataan hasidin tanpa alif lam. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Baik, kenapa tuan-tuan? Bila Allah tak sebut dengan huruf alif lam, itu menunjukkan kepada kita sesuatu itu dalam bentuk umum. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Maksudnya ada sisi kejahatan, ada sisi yang kebaikan. Contoh dari sudut makhluk. Makhluk ni ada sisi kebaikan, ada sisi kejahatan dia. Apa sahajalah yang disebut makhluk selain daripada Allah. Kenderaan, alam sekitar, manusia, ada sisi baik, ada sisi jahat. Sebab itu Allah guna perkataan khalaq. Begitu juga dengan waktu malam. Allah sebut dalam bentuk umum, tanpa alif lam. Sebab pada waktu malam, bukan semua malam ini kejahatan. Di waktu malam, ada orang beribadah, dan ada waktu malam, orang melakukan kemaksiatan. Dia balance, ada dua. Tetapi bila Allah sebut tukang sihir, Allah sebut dengan huruf alif lam secara khusus. Sebab Allah nak bagi tahu sihir ini tidak ada yang baik, semua kejahatan berlaku. Saya ni terpaksa pakai tukang sihir sebab suami saya ni dia memang khianat kat saya. Saya nak biar dia ni tak buat jahat dekat luar rumah, biar dia duduk je rumah ni, dengar cakap saya. Tak boleh tuan-tuan, tidak ada alasan yang membenarkan untuk kita sihirkan sesiapa atas alasan ini kebaikan untuk dia, tak ada. Sihir tetap adalah kejahatan. Sebab itu Allah sebut alif lam. Bila Allah sebut hasidin, orang yang hasad, Allah sebut dalam bentuk umum tanpa huruf alif lam. Sebab Allah nak bagi tahu hasad ini ada hasad yang dibenarkan, ada hasad yang tidak dibenarkan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebutkan ada hasad yang dibenarkan. Hasad yang dibenarkan ni tuan-tuan, kita tak kata hasad lah, tapi kita kata cemburu yang dibenarkan. Pertama, kita cemburu kepada orang alim yang beramal dengan ilmunya. Yang itu dibenarkan untuk kita rasa hasad pada dia. Saya cemburu dengan dia. Dia ni ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Itu dibenarkan. Dan kita dibenarkan untuk hasad kepada orang yang memiliki harta dan dia ni adalah dermawan. Jadi, kenapa Allah sebut perkataan hasad ni dalam bentuk umum? Sebab Allah nak bagi tahu ada hasad yang dibenarkan, ada hasad yang tak dibenarkan. Jelas tuan-tuan?
Okay. Dan Allah highlight hasidin idza hasad. Orang yang hasad ni timbul kejahatan apabila dia melakukan hasad. Kenapa hasad tuan-tuan? Sebab hasad ni adalah ibu kepada penyakit hati. Ibu kepada penyakit hati. Makhluk pertama yang melakukan hasad ni adalah iblis. Bila mana iblis kata ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku lebih baik daripada si Adam ni sebab aku diciptakan daripada api dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Iblis hasad kepada Adam AS sehingga Allah binasakan iblis laknatullah. Nampak? Itu hasad tuan-tuan. Bermula daripada penyakit hati. Dan kejahatan yang pertama yang dilakukan di atas muka bumi ini adalah pembunuhan di antara anak-anak Nabi Adam AS, Qabil dan juga Habil. Kenapa dia sanggup berbunuhan? Sebab hasad. Dia cemburu kepada abangnya yang berkahwin dengan seorang lagi isterinya, menyebabkan dia sanggup. Sebab itu kita perhatikan tuan-tuan, bermula daripada hasad, manusia mula bertengkar. Daripada hasad, manusia mula bermusuh. Dan daripada hasad, manusia sanggup berbunuhan. Semuanya bermula daripada penyakit hasad. Jadi, sebab itu 4 kejahatan ini kita minta Allah Ta'ala berikan perlindungan. Dan keempat-empat kejahatan itu adalah dalam bentuk luaran. Sebab itu, Al-Falaq adalah perlindungan daripada kejahatan ataupun keburukan luaran kita. Jadi perlindungan itu ada pada surah Al-Falaq. Manakala pada surah An-Nas, iaitu kejahatan bermula daripada dalaman kita. Menarik tuan-tuan, dalam 2 surah ini, bila cerita tentang kejahatan luaran, kita minta perlindungan kepada Allah dengan sekali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali je. Tapi untuk kejahatan dalaman yang Allah Ta'ala sebut min syarril waswasil khannas tu, satu je kejahatan dalaman kita daripada gangguan syaitan iblis ni, Allah Ta'ala sebut perlindungannya 3 kali ganda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini menunjukkan kepada kita kejahatan dalaman lebih bahaya daripada kejahatan luaran. Selalu kita ingat kejahatan luaran tu bahaya kan? Sampai kita bimbang orang buat jahat kita ni, macam-macam lah. Kita pagar, pasang security, pasang solat, beli peti besi, macam-macam sebab kita risau kejahatan luar. Tapi kita terlupa yang lebih jahat adalah kejahatan dalaman. Sebab itu bila sebut tentang kejahatan dalaman, perlindungannya disebut sebanyak 3 kali. Jelas tuan-tuan? Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, kita tadi berkait cerita tentang Adam dan juga iblis. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud melainkan iblis. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila bercerita tentang Adam, Allah cerita tentang Adam yang duduk dalam syurga lalu menghampiri pokok larangan. Kita tengok dalam Quran tuan-tuan, itu cerita tentang Adam. Sedangkan Adam AS ni duduk dalam syurga Allah. Kenapa Allah tak cerita tentang syurga tu? Syurga mana yang Nabi Adam duduk? Apa yang Nabi Adam buat dalam syurga tu? Apa nikmat yang Nabi Adam dapat? Tapi tak. Yang Allah highlightkan, Adam AS telah menghampiri pokok larangan, melanggar perintah Allah, lalu dikeluarkan daripada syurga. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kita ada anak yang paling kita sayang. Nabi Adam ni makhluk yang sebaik-baik Allah ciptakan. Ahsan taqwim, manusia yang sebaik-baik penciptaan. Kita ada anak yang paling kita sayang. Tapi bila kita cerita dengan orang, kita cerita yang buruk anak ni, bukan yang baik dia. Kan pelik tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan sebaik-baik kejadian. Tapi bila Allah cerita tentang Adam, Allah cerita tentang apa kesilapan yang dia buat. Allah tak cerita apa kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan faham maksud saya? Kenapa Allah Ta'ala buat macam itu tuan-tuan? Sebabnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita ada banyak perkara lah. Tapi salah satunya disebut dalam tafsir As-Sa'di tuan-tuan. Sebab Allah nak bagi tahu, di antara Adam dan Iblis, di situ adanya watak penghuni syurga dan watak penghuni neraka. Watak penghuni syurga ni mewakili daripada Adam AS. Bila Adam AS melakukan kesilapan, dia segera sedar dan dia segera bertaubat. Itu isyarat tuan-tuan. Penghuni syurga bukan tak pernah buat salah.
Bukan tak pernah buat silap ataupun dosa. Dia buat, namun dia sedar dan bertaubat. Jadi sebab itu bila ada orang buat maksiat, tuan-tuan, jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Saya ni buat jahat, saya rasa saya tak layak masuk syurga. Saya rasa saya buat maksiat ni, saya dah tak suci dah, Tuhan benci saya. Salah, tuan-tuan, salah. Sebab Nabi Adam AS, penghuni syurga Allah, dia pun melakukan kesilapan. Namun sebab dia bertaubat, menjadi jalan ke jalan syurga Allah Ta'ala. Berbeza dengan iblis, yang mana bila dia melakukan kesilapan, kesalahan, iaitu enggan patuh pada perintah Allah. Allah kata sujud di atas perintah dia, tapi dia tak nak buat, tuan-tuan, lalu dikeluarkan daripada syurga. Sama macam Adam. Tapi bila dikeluarkan, tuan-tuan, dia tak salahkan diri dia, tapi dia salahkan orang lain. Dia salahkan Adam. Bukan sebab saya, sebab Adam lah, Adam. Sebab aku lebih baik daripada Adam. Itu yang keluar daripada mulut iblis. Bahkan dia pula merangka untuk melakukan kejahatan, hasad kepada anak cucu Nabi Adam AS. Jadi kita perhatikan balik diri kita, tuan-tuan. Bila kita buat salah, sama ada saya bertaubat ataupun kita menyalahkan orang lain. Kita tak nak taubat, tapi kita salahkan orang lain. Saya buat salah ni sebab dia lah yang buat saya jadi buat salah. Sebab dia lah saya buat jahat. Sebab dia lah. Dia bukan sebab dia, sebab orang lain, tuan-tuan. Menjadikan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi menarik cerita tentang Adam ni, tuan-tuan, yang selalu kita salah faham, iaitu apabila Allah ciptakan Hawa. Selalu kita ingat Hawa ni diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengisi kekosongan Nabi Adam AS yang berada dalam syurga. Ini mungkin saya pernah sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Adam AS bukan duduk di dunia. Dia duduk dalam syurga, tuan-tuan. Tidak ada istilah kejemuan dan tidak ada istilah boring, tuan-tuan. Kita pula ingat, oh Adam AS ni dia boring, sebab itu cipta Hawa. Dia bukan duduk kat rumah kita. Dia bukan duduk kat pejabat, tuan-tuan. Dia duduk dalam syurga, penuhi dengan nikmat. Kan kita bincang dulu. Inna ashabal innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Orang-orang yang bertakwa itu duduk dalam syurga, tenggelam dalam kenikmatan. Kita baca dalam surah At-Tur dulu, tuan-tuan. Mereka tenggelam dalam kenikmatan. Habis yang Adam AS kenapa diciptakan Hawa? Tuan-tuan semak balik. Allah ciptakan Adam dan Allah ciptakan Hawa. Lalu baru Allah perintahkan kedua-duanya masuk dalam syurga. Maksudnya Hawa itu diciptakan di luar syurga, tuan-tuan. Maksudnya diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam syurga Allah. Okey? Bukan bererti Hawa itu Adam dah duduk dalam syurga, dia rasa boring baru diciptakan Hawa. Tidak. Diciptakan kedua-duanya lalu dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa, tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu kepada kita, di antara lelaki dan perempuan masing-masing saling memerlukan. Saling memerlukan. Dan kita antara lelaki dan perempuan, iaitu ada peranan masing-masing, ada tugas masing-masing. Ada part yang lelaki tak boleh buat tapi perempuan boleh buat. Ada part wanita boleh, lelaki boleh buat, wanita tak boleh buat. Bukan dua-dua boleh buat. Lelaki panjat pokok, yang wanita kata tak ada hak wanita didiskriminasi. Kami pun boleh panjat pokok. Silalah panjat. Tapi hari ini tak sebut pada istilah panjat pokok, tuan-tuan, kan. Tapi timbul isu wanita pun sibuk nak jadi imam. Wanita pun sibuk nak dapat hak macam hak lelaki. Sedangkan Allah dah bahagikan dengan tugas masing-masing, peranan masing-masing. Sebab sifat kita adalah saling lengkap melengkapkan. Okey? Bukan kita bersaing, tuan-tuan. Kita saling lengkap melengkapkan, bukan bersaing. Tapi hari ini minda manusia, dia nampak kita lain gender, kita saling bersaing. Kalau dia boleh, saya mesti boleh. Silap, tuan-tuan, salah. Bukan macam tu Tuhan ciptakan kita. Diciptakan kita untuk saling menyempurnakan. Okey? Baik, kita masuk surah An-Nas, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik, menarik ayat ni, tuan-tuan, sebab Allah namakan surah ini dengan surah An-Nas. Apa maksud Al-Insan dan apa maksud An-Nas? Ada beza, tuan-tuan. Beza antara Al-Insan dan juga An-Nas. Dua-dua diterjemah sebagai manusia. Tapi ini adalah gelaran yang Allah berikan kepada manusia. Sebab itu kalau kita baca Quran, ada surah namanya surah Al-Insan. Dan cerita dia cerita benda yang lain. Ada surah yang disebut sebagai surah An-Nas. Dan ceritanya perkara yang lain. Dua-dua ni berbeza, tuan-tuan.
Dan pengkaji-pengkaji cendekiawan-cendekiawan daripada Eropah tuan-tuan dah menyebutkan ada istilah karakter, ada istilah personality. Dua-dua ni tak sama tuan-tuan. Kalau kita belajar kan dari sudut psikologi, dari sudut karakter, kita tengok ada beza antara satu personality, ada beza di antara karakteristik. Dua-dua perkara yang tak sama. Okey, tak apa. Kita tengok satu-satu tuan-tuan. Tengok pada perkataan An-Nas yang Allah Ta'ala gelar manusia ni dengan An-Nas. Selalu kita sebut perkataan An-Nas datang daripada perkataan Nisyan. Selalu tuan-tuan dengar kan? Manusia ni namanya An-Nas. An-Nas daripada Nisyan, iaitu pelupa. Yang ini adalah satu tafsiran yang kurang tepat. Sebenarnya bukan kurang tepat tuan-tuan, dia tersasar. Kalau kita tengok daripada pandangan ulama-ulama bahasa tuan-tuan, antaranya Al-Kisai dan juga antara yang lain As-Sibawih. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, dua ni ulama nahu lah. Mereka menyebutkan perkataan An-Nas datang daripada dua kata akar dia. Root word dia datang daripada dua. Kalau kita faham ni tuan-tuan, kita faham siapa kita sebenarnya. Sebab Tuhan memberikan gelaran pada kita sesuai dengan fitrah kita. Baik, pertama, iaitu Allah menamakan manusia ni dengan An-Nas. Manusia kerana kata Sibawih, An-Nas datang daripada kalimah Anisa. Anisa, alif, nun, sin, Anisa. Apa maksud Anisa tuan-tuan? Maksud Anisa ni adalah jinak. Maksud Anisa ni adalah jinak. Sebab itu tuan-tuan, dari sudut fitrah manusia ni jinak kepada kebaikan. Tuan-tuan tanyalah pada sesiapa pun tuan-tuan. Sama ada mereka yang berada dalam penjara, sama ada mereka yang tengah merompak. Siapa nak masuk syurga? Semua pakai angkat tangan tuan-tuan. Semua orang pakai angkat tangan. Sebab memang kita ni Allah lahirkan, dah diinstall tuan-tuan, adanya kecintaan kepada kebaikan. Perhatikan tuan-tuan, Ibnu Qutaibah sebut di dalam kitab dia, iaitu kitab Ta'wil Mushkil Quran. Dia kata apa? Kenapa Allah gelarkan di dalam Quran perintah yang Allah tugaskan kepada orang mukmin, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah kata amar ma'ruf, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Perhatikan tuan-tuan, suruh buat baik, amar ma'ruf. Perkataan baik dekat situ Allah tak kata al-khair. Orang belajar bahasa Arab dia tahu perkataan baik dalam bahasa Arab adalah al-khair. Kan orang Arab tanya kita, kaifahal? Ana bi khair, aku sihat, aku baik. Khair itu maksudnya baik. Kullu am wa antum bi khair. Kita ucapan selamat hari raya kan. Aku doakan sepanjang tahun kau dalam keadaan baik. Khair tu artinya baik. Kenapa Allah tak kata amar khair? Allah kata amar ma'ruf. Allah guna perkataan al-ma'ruf. Ma'ruf datang daripada kalimah arafa. Arafa ni apa tuan-tuan? Yang diketahui, yang dikenali, yang dimaklumi. Sebab itu kita sebut definisi sebagai ta'ruf, ta'rif, hakim yang arif, orang yang tahu, yang mengetahui. Kenapa Allah sebut kebaikan tu dengan ma'ruf tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu fitrah manusia, dia tahu kebaikan. Fitrah kita ni kenal kebaikan. Fitrah kita ni tahu apa beza kebaikan dan kejahatan. Contoh paling mudah tuan-tuan, anak-anak kita. Anak-anak kita kecil ni kat rumah ni, berlari-lari dalam rumah ni. Yang besar-besar mungkin taklah, yang kecil-kecil ni. Bila depan kita, saya minta maaf sebutlah dalam surau ni, lepas mandi macam mana tuan-tuan? Dia tak kisah, dia berlari je, tak pakai baju pun dia berlari. Sana sini. Tapi bila ada orang yang selain daripada keluarga dia ada dekat rumah tu, mak, ayah, tolong ambil towel, ambil seluar, malulah orang tengok. Itu fitrah tuan-tuan. Dia ada beza antara benda yang baik, benda yang buruk. Tapi bila manusia dewasa tuan-tuan tengok, dia dah tak dapat beza dah. Macam tak tahu, benda yang tak pakai baju ni tak baik, dia ingat baik. Dia dah mula celaru tuan-tuan. Dia tahu ini kejahatan, dia nampak ini bukan jahat, ni baik. Dia dah mula tak boleh beza. Tapi dari sudut lumrahnya, sebenarnya manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebab itu Allah namakan manusia dengan An-Nas, Anisa. Jiwa kita ni sebenarnya jinak dengan kebaikan. Jiwa kita ni sebenarnya hampir kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan dalam Quran, bila ada ayat seruan, Allah selalu sebut ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Itu namanya ayat an-nida.
ayat seruan. Apa fungsi seruan tuan-tuan? Kalau saya dekat sini tuan-tuan, saya panggil Tuan Haji Gani, Tuan Haji, mari sini Tuan Haji. Saya seru Tuan Haji. Kenapa saya seru Tuan Haji? Sebab saya panggil Tuan Haji. So Tuan Haji datang kat saya. Itu fungsi ayat tu. Ayat seruan ni fungsi dia untuk memanggil. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, sebenarnya Allah sedang menyeru orang mukmin supaya kembali kepada Allah, mendekati Allah, menghampiri kepada Allah. Sebab itu kita sebut sebagai taqarrub, menghampiri kepada Allah. Allah panggil kita tuan-tuan. Sebab hakikatnya kita ni hampir kepada Allah, tapi bila kita melakukan dosa, kita sedang menjarakkan diri kita daripada Allah. Jauh setapak. Buat lagi maksiat, jauh lagi setapak. Lalu Allah panggil, mari sini wahai orang-orang mukmin. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, bila datang ayat ya ayyuhallazina amanu, selepas ayat itu mesti ayat perintah. Sama ada perintah buat baik ataupun perintah meninggalkan kejahatan. Sebab apa? Ayat dia sama je. Dia punya, kita kata dia punya pattern dia, tujuan dia supaya manusia buat benda ni, tinggalkan benda ni untuk menghampirkan dirinya semula kepada Allah Ta'ala. Jelas ke tuan-tuan? Boleh dapat jadi itu sebab pertama kenapa Allah namakan manusia sebagai An-Nas. Sebab itu kita kena kenal diri kita tuan-tuan. Hakikatnya kita ni hampir kepada Allah, dekat kepada Allah, dan kita ni hampir kepada perkara-perkara kebaikan. Baik, kedua, Al-Kisai pula kata apa? Ini ulama nahwu juga. An-Nas, manusia ini datang daripada kalimah nausun. Nausun pula artinya bergerak. Manusia ni sifatnya adalah bergerak. Nausun, bergerak. Baik, kenapa kita ni bergerak tuan-tuan, kata Al-Kisai ni? Datang daripada root word nausun ni. Sebab memang secara lumrahnya manusia kena bergerak. Kalau manusia tak bergerak tuan-tuan, manusia akan rosak. Kita bekerja penat, tak kerja pun penat. Cuba tuan-tuan satu hari duduk je tuan-tuan. Tak tahu buat apa, duduk je. Ini Jumaat tuan-tuan, esok Jumaat, Sabtu Ahad tuan-tuan dah niat dah. Balik kerja Jumaat ni, aku nak tengok Netflix. Sekarang kita dah boykot. Tengok apa? Apa kita? Apalah tuan-tuan nak buat? Saya nak duduk rumah sampai Ahad. Isnin saya pergi kerja. Tengoklah tuan-tuan. Isnin dia jadi Monday Blues. Sebab 2 hari tu dia tak manfaat, dia duduk je tuan-tuan. Kita akan rasa letih juga tubuh kita ni. Tanyalah kawan-kawan kita yang dah pencen. Lepas pencen buat apa? Entahlah. Tapi badan sama je letih. Malam tidur sama juga. Tidur penat tuan-tuan. Tapi penat bekerja lagi berbaloi daripada penat tak bekerja. Sebab penat bekerja ni kita tidur puas tuan-tuan. Badan kita letih. Tapi penat tak bekerja, dia letih. Dia tidur, dia lesu tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah rasalah. Kita bangun tidur, ya lesu lah. Badan tak ada benda nak buat, macam tak tahu benda. Jadi manusia ni tubuhnya mesti bergerak. Sebab itu secara semula jadi tuan-tuan, yang Allah ciptakan tubuh kita ni, bila dia berbaring, dia akan bergerak-gerak. Kalau dia tak bergerak tuan-tuan, satu dia rosak, satu lagi dia akan lenguh. Kita tengok daripada budak, start daripada lahir tuan-tuan. Budak lahir ni ada baby tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada baby, tuan-tuan, dia bila dia baring, kita ayah-ayah mungkin tak perasan lah kot. Tapi kalau mak-mak tanyalah, bila budak baru lahir tuan-tuan, dia tengah tidur, dia ada satu istilah, iaitu dipanggil sebagai light sleep. Dia tidur, tapi dia tidur sambil berbunyi. Budak-budak, baby-baby yang newborn tu, dia tidur, dia gerak, dia bergerak. Dia tak boleh gerak pusing sana pusing, tapi dia bergerak badan dia. Sebab apa? Pada waktu itu, sebenarnya tubuh ni dia memerlukan pada pergerakan. Kalau tidak, dia akan jadi lenguh, jadi rosak tubuh ni. Dan kalau orang tua tuan-tuan yang bedridden, dia dah duduk tuan-tuan, tak boleh buat apa-apa, kita sendiri yang kena duduk balik-balikkan dia. Kalau tidak, nanti kulit dia jadi membusuk. Tuan-tuan tahu kan? Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, ketika mana Ashabul Kahfi tidur dalam gua tuan-tuan, Allah sebut mereka itu dibolak-balikkan. Matahari naik daripada timur, dibolak-balikkan ke sana, ke barat. Naik daripada barat, dia akan dibolak-balikkan di sini. Itu menunjukkan kepada kita tubuh manusia ni akan dibolak-balik secara semula jadi. Kalau tidak, dia akan rosak. Di sini ada satu pengajaran. Allah nak bagi tahu orang mukmin dia tak berehat di dunia. Sebab orang mukmin adalah orang yang bekerja keras di dunia. Dan kerehatan itu apabila dia masuk ke dalam syurga Allah. Kita dah bincang ayat-ayat syurga tuan-tuan. Kenapa bila Allah sebut ayat syurga, mesti Allah cerita tentang tempat duduk. Adanya istilah araik.
Kemudian Allah Taala sebut adanya istilah ittika, muttaqiina 'alal araik. Ada dalam penghuni syurga ni ada yang duduk baring, ada yang duduk bersandar macam dekat kursi malas, ada yang duduk. Yang pentingnya Allah Taala sebut penghuni syurga ni semuanya dalam keadaan berehat. Allah highlight perkataan berehat tu tuan-tuan. Kenapa Allah nak cerita benda tu? Sebab Allah nak bagi tahu. Sebab sifat ahli syurga di dunia dia tidak berehat, dia bekerja keras. Sebab memang lumrah kita ni orang yang bergerak, nausun. Ini kata kisah ni. Okey, dia bergerak dan kerehatan itu adalah di dalam syurga Allah. Kalau di dunia manusia ni duduk berehat je tuan-tuan, maka dia telah melakukan mungkin ada satu kesilapan lah. Kesilapan yang kita sendiri lakukan, iaitu kita tak melakukan apa yang Allah perintahkan. Sebab itu tengok orang mukmin ni, orang lain tidur pukul 4 pagi, 5 pagi dia dah, bangun tahajud dah. Tak kisahlah hari kerja ke hari cuti, dia bangun tetap awal juga. Nanti orang pergi kerja, dia pun pergi kerja. Orang dah duduk di pejabat, dia duduk pejabat. Orang balik kerja, dia balik kerja. Tapi orang balik kerja dah duduk di rumah, dia masih lagi pergi masjid, solat jamaah. Dia masih lagi dengar kuliah-kuliah di masjid. Kemudian dia balik ke masjid, balik ke rumah. Malam dia tidur, esok pagi dia buat benda yang sama secara rutin. Memang orang mukmin ni tak berehat. Sebab kerehatannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah An-Nas yang memberi pengajaran kepada kita supaya kita kenal diri kita. Kenapa Allah ciptakan saya ni? Dan apa fungsi saya ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Mengambil masa tuan-tuan. Kita berhenti di sini. Insya-Allah kita sambung lagi. Bulan depan ada ke Haji? Ramadan ada juga Okey. Ramadan, cerita Ramadan ke? Okey, boleh. Okey, baik, kita berhenti di sini. Kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.